Malaysia diletakkan sebagai antara negara yang mempunyai paling ramai penduduk dengan berat badan berlebihan di Asia. Penasihat Sains kepada Perdana Menteri Tan Sri Zakri Abdul Hamid memaklumkan berdasarkan dapatan terkini sebuah jurnal perubatan Britain, The Lancet, 49% wanita dan 44% lelaki di negara ini mengalami obesiti. Tegas Zakri, ini satu masalah yang sangat besar kerana ia membawa implikasi penyakit kencing manis, masalah jantung serta penyakit lain. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meminta Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global membantu menanganinya. Menurut hasil kajian terbaru yang disiarkan jurnal perubatan itu bulan lepas, Malaysia diletakkan sebagai heavyweight. 45.3% penduduknya mengalami berat badan berlebihan, diikuti Korea Selatan 33.2%, Pakistan 30.7% dan China 28.3%. Zakri berkata demikian selepas pelancaran United Nations University International Institute for Global Health UNUIIGH di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kehadiran UNUIIGH disifatkan boleh membantu kerajaan mencari jalan menyelesaikan isu obesiti di negara ini. Obesiti di Malaysia telah menjadi satu trend yang membimbangkan di kalangan rakyat di negara ini. Obesiti boleh mengakibatkan penyakit seperti kencing manis, strok, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Bekas Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Chia Ju Meng, berkata kajian mendapati hampir 3 juta rakyat Malaysia mengalami masalah kegemukan ataupun obesiti sejak kebelakangan tahun ini. Di Malaysia, kadar obesiti paling ketara adalah pada kaum India, iaitu sebanyak 25.6%, diikuti kaum Melayu 22.4% dan Cina 19.5%. Sebuah pusat penjagaan kesihatan iaitu The Weight Management Information Center WMIC ditubuhkan bertujuan memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai berat badan yang sihat melalui aktiviti fizikal, pemakanan yang sihat dan pengendalian berat badan untuk jangka masa panjang. Kini obesiti di Malaysia telah meningkat dengan kadar yang tinggi iaitu 16.8 juta bersamaan dengan 60% daripada 28 juta. Kejadian ini berpunca daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat dan pemakanan yang tidak seimbang, ditambah pula dengan masyarakat yang tidak gemar untuk bersenam. Selain itu, kesibukan bekerja, banyak menghabiskan masa di depan komputer, pertumbuhan restoran makanan segera yang tinggi turut menjadi faktor berlakunya obesiti. Jap. Boring lah kalau kita sembang macam tu. Kita sembang santai. Kita keluar daripada aspek formal, kita terangkan secara tak formal. Masyarakat Malaysia lebih cenderung untuk makan tanpa mengira waktu sehingga lewat malam dan ia menjadi gaya hidup masyarakat di negara ini. Memandangkan restoran 24 jam sentiasa sedia menanti dan memberikan khidmatnya kepada masyarakat Malaysia. Okey, macam mana kehidupan seorang obesiti? Okey, ini gambaran saja. Pada pagi hari, kita akan pergi bersarapan. Contohnya kita ambil sepinggan nasi lemak. Kita sulam dengan satu cawan teh tarik kau. Okey. Tapi dalam masa yang sama nasi lemak kita ambil sambal sotong, kita letak ayam goreng, kita letak sambal telur burung puyuh, kita minta telur dadah. Sampingan kita minta telur separuh masak. Tak habis pada sarapan, bersambung pula makan tengah hari, lunch hour. Bila lunch hour pula kita drive pergi cari nasi padang, kedai makan nasi campur ataupun nasi belau. Apa yang kita ambil? Kita ambil nasi penuh satu pinggan, kita tambah dengan ayam, tak kisah ayam ke ikan ke sumber protein, sama ada goreng, tepung ataupun masak, tak kisah ayam merah, ayam kicap, ayam masak rendang. Kita letak sayur lagi. Air pula kita minum Melo Ice ataupun teh ais, 3 layer tea ataupun kopi ais. Itu adalah satu kalori yang sangat tinggi. Tak habis dengan makan tengah hari, sebelum pulang ke rumah ataupun ke pejabat, kita singgah untuk beli makanan untuk minum petang. Untuk minum petang pula, kita rasa nak makan manis-manis pula. Kita pergi drive-thru McD, kita order McFlurry, kita order Sundae Cone, kita drive-thru Burger King, kita drive-thru KFC, kita drive-thru T-Life, tak kisah. Kita pergi cari kuih tepi jalan. Petang saja tak kira sudah dah hampir berapa ribu kalori kita ambil dalam masa sehari. Malam pula
mungkin perut sudah kenyang, tapi hati masih ingin makan lagi. Mulut masih memerlukan sesuatu untuk mengisi perut. Kita akan telefon kawan-kawan, kita ajak lepak mamak. Lepak mamak, mamak pula 24 jam buka. Di restoran mamak pula, walaupun kita tak makan tapi kita order ataupun kita pesan segelas teh tarik yang menggabungkan cita rasa terbaik antara teh dan susu pekat, dan ia dinikmati bersama rakan-rakan sambil melepak melayan layar besar sehingga awal pagi. Jadi bagaimana pengambilan makanan pada tiap-tiap hari? Adakah pusingannya tiap-tiap hari sebegitu rupa dengan tidak mengisahkan kalori yang diambil sehingga boleh mengakibatkan obesiti? Dan hari ke hari, amalan gaya hidup makan tanpa kawalan diteruskan hinggalah satu hal ketika kita menyarung pakaian yang dahulunya saiz M beralih kepada XL dan seterusnya XXXXL. Tak mustahil kan? Lebih parah lagi, ketika kita melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan terdekat ataupun di hospital, kita dapati kadar gula dalam badan meningkat secara mendadak dan tanpa sedari kita menghidapi penyakit kritikal. Pasti situasi ini akan menimbulkan kerisauan yang masa dahulu sepatutnya kita menjaga pengambilan makanan. Namun sekarang tidak dapat dikembalikan kerana apa? Kerana ia telah terjadi. Malah untuk menjalani hidup sihat seperti dahulu dengan melakukan senaman, pemilihan pemakanan yang betul, yang seimbang adalah menjadi sukar. Sebab apa? Badan kita telah menerima lambakan kalori yang banyak dan membuatkan badan kita akan lebih mudah lesu, mudah penat, mudah dan sukar untuk melakukan aktiviti-aktiviti senaman. Okey, pertama sekali, apa maksud obesiti? Obesiti adalah satu masalah kesihatan yang semakin berleluasa bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia tetapi di seluruh dunia. Pada masa ini, hampir 40% penduduk Malaysia adalah obes dan 1/4 penduduk dunia termasuk dalam kategori yang sama. Obesiti bukan sahaja memberi impak negatif terhadap rupa dan bentuk badan, tetapi juga mempunyai banyak impak negatif kepada kesihatan. Obesiti bermaksud satu keadaan di mana berat badan melebihi tahap normal dan menjejaskan kesihatan seseorang. Jika berat badan melebihi 20% berat badan normal, mereka dikatakan obes. Obesiti dapat dikategorikan mengikut ukuran BMI, dan BMI adalah salah satu cara untuk mengukur berat badan mengikut ketinggian seseorang. Ukuran BMI ataupun Body Mass Index adalah antara berat iaitu kilogram dan juga tinggi iaitu meter. Berdasarkan formula ini, ia dapat dikategorikan dengan beberapa tahap dan berbeza untuk BMI lelaki dan juga perempuan. Baiklah, saya akan teruskan kepada BMI wanita. BMI wanita dan BMI lelaki adalah dua ukuran yang berbeza. Bagi wanita, bagi BMI kurang berat badan adalah kurang daripada 18.4. Bagi BMI normal adalah 18.5 hingga 24.9. Seterusnya, bagi 25 hingga 29.9 adalah dikategorikan sebagai BMI lebih berat badan, dan seterusnya melebihi 30 adalah BMI bagi wanita yang obesiti. Bagi BMI lelaki pula, sama seperti BMI wanita bagi kurang berat badan adalah kurang daripada 18.4, dan seterusnya BMI normal bagi lelaki adalah 18.5 hingga 22.9. Bagi ukuran 23 hingga 26.9 adalah BMI bagi lelaki yang lebih berat badan, dan seterusnya BMI bagi lelaki obes adalah melebihi 27. Ingat ya, 27 lelaki, perempuan melebihi 30 baru dikira obes. Baiklah, saya akan teruskan kepada faktor ataupun punca yang mengakibatkan berlakunya atau kita menghidapi obesiti. Pertama, macam yang saya sebutkan di awal video tadi, adalah makan makanan yang tidak sihat, yang tinggi lemak dan juga tinggi kalori. Ini adalah di mana kita mengambil makanan dengan kadar kalori yang melebihi keperluan badan kita setiap hari. Seterusnya ialah gaya hidup yang tidak aktif. Ini adalah sebagai contoh,
Makan, tidur. Makan, tidur. Kita tidak melakukan sebarang aktiviti ataupun senaman yang boleh membakar balik kalori apa yang kita ambil setiap hari, ataupun melakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh, membuatkan badan kita lebih sihat. Yang ketiga ini selalu dihadapi oleh remaja-remaja zaman sekarang, iaitu tidak cukup tidur. Tidak cukup tidur membolehkan perubahan hormon yang membuatkan anda merasa lebih lapar atau mengidamkan makanan berkalori tinggi tertentu. Sebagai contoh, kita sedang melakukan assignment, kita melakukan kerja-kerja sehingga lewat malam, kita berjaga, kita scroll IG, kita tengok Facebook, kita tengok YouTube, apa semua, kita main game. Jadi dalam masa yang sama kita akan merasa lapar pada waktu malam dan kita akan fikir, oi, ada Maggi kat dapur. Mungkin kita akan masak Maggi. Masak Maggi 1 tak cukup, masak 2 terlebih. Macam mana? Itu bukan masalah saya. Itu saya letak tepi. Saya nak bincangkan tentang faktor obesiti. Seterusnya adalah genetik. Genetik yang ini boleh menjejaskan bagaimana tubuh badan anda memproses makanan menjadi tenaga dan bagaimana lemak disimpan. Seterusnya ialah faktor penambahan usia, iaitu semakin tua, yang boleh membawa kepada jisim otot yang kurang dan kadar metabolisme badan yang lebih perlahan, menjadikannya lebih mudah untuk meningkatkan berat badan. Faktor terakhir ialah kehamilan. Ini adalah bagi ibu-ibu mengandung, di mana berat yang diperoleh semasa kehamilan boleh menjadi sukar untuk hilang dan akhirnya akan membawa kepada obesiti. Tapi ibu-ibu yang hamil jangan risau, sebab ada cara-cara bagaimana untuk mengelakkan kita sendiri menjadi obesiti selepas ataupun semasa kehamilan. Tapi walaupun saya menjelaskan faktor ataupun punca yang boleh menyebabkan kita menjadi obesiti daripada pelbagai faktor, namun begitu terdapat juga masalah perubatan tertentu yang boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Yang pertama ialah sindrom ovari polikistik, iaitu di mana keadaan yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon pembiakan wanita. Ia merupakan gangguan hormon yang paling umum di kalangan wanita berumur dan adalah salah satu sebab utamanya ialah ketidaksuburan. Yang kedua ialah sindrom Prader-Willi, iaitu di mana keadaan yang jarang berlaku, di mana seseorang dilahirkan dengan kelaparan yang berlebihan. Jangan jadikan sebab anda adalah seorang daripada sindrom Prader-Willi, kerana ini adalah masalah ataupun perubatan tertentu bagi sesetengah individu. Seterusnya ialah sindrom Cushing, iaitu di mana keadaan yang disebabkan oleh kortisol hormon yang berlebihan dalam sistem tubuh badan anda. Yang kedua akhir ialah hypothyroidisme, iaitu di mana keadaan kelenjar thyroid tidak menghasilkan hormon penting tertentu yang mencukupi. Yang terakhir, dengar betul-betul, iaitu osteoarthritis, di mana keadaan lain yang menyebabkan kesakitan yang mungkin menyebabkan kekurangan aktiviti harian. Kita sudah tahu punca, kita tahu masalah perubatan yang akan menyebabkan obesiti. Tapi sekarang saya akan jelaskan risiko untuk menjadi obesiti adalah berdasarkan beberapa ciri. Yang pertama, genetik. Genetik anda boleh menjejaskan jumlah lemak badan yang anda simpan dan di mana lemak itu diedarkan. Genetik juga boleh memainkan peranan dan bagaimana kecekapan tubuh badan anda menukarkan makanan menjadi tenaga dan bagaimana tubuh anda membakar kalori semasa latihan. Yang kedua ialah gaya hidup keluarga. Obesiti cenderung berlaku dalam keluarga. Sebagaimana yang kita tahu, mungkin maaf kalau hal ini sensitif, obesiti cenderung dalam kalangan keluarga. Sebagai contoh, jika seseorang ataupun kedua-dua ibu bapa anda adalah berlebihan berat badan ataupun obesiti, dan akan menjadi risiko anda menjadi obesiti meningkat. Sebagai contoh, dalam keluarga sendiri membiasakan untuk makan makanan yang banyak, makan makanan manis, makan makanan yang tinggi kalori, tetapi tidak melakukan aktiviti senaman ataupun aktiviti yang boleh membakar lemak ataupun kalori dalam badan. Tidak asing juga kepada ubat-ubatan tertentu. Setengah ubat-ubat juga boleh menyebabkan kenaikan berat badan dan anda tidak dapat mengimbangi melalui diet ataupun aktiviti. Sebagai contoh, ubat-ubat ini termasuk daripada antidepresan, ubat antisawan, ubat diabetes, ubat antipsikotik,
steroid dan juga beta blocker. Tidak lupa juga dengan penambahan umur. Sebagai contoh, obesiti boleh berlaku pada usia apa saja, sama ada daripada kanak-kanak, daripada remaja sendiri, daripada dewasa hingga ke warga emas. Dan ingat, sekiranya kita secara tidak sedar mengawal apa yang kita makan pada masa ini dan menjadi aktif secara fizikal semasa anda berumur, anda berkemungkinan akan mendapat berat badan atau obesiti. Yang terakhir ialah dari sudut kehamilan. Semasa mengandung, berat badan wanita semestinya meningkat. Mungkin disebabkan mengidam pelbagai makanan. Sebagai contoh, nak makan nasi kandar, nak makan telur burung unta, macam-macam. Mungkin akan meningkatkan berat badan anda pada ketika itu, sama ada semasa dan juga selepas. Sesetengah wanita mendapati berat badan ini sukar untuk hilang selepas bayi dilahirkan. Peningkatan berat badan ini boleh menyumbang kepada pembangunan obesiti pada wanita. Kita dah tahu risiko, kita dah tahu faktor, kita dah tahu punca. Jadi sekarang saya akan memberitahu apa masalah ataupun penyakit yang akan dihadapi kepada golongan individu yang dikategorikan sebagai obesiti. Antara masalah yang akan dihadapi adalah seperti masalah lemak berlebihan dalam darah dan juga kolesterol yang tinggi, kencing manis, darah tinggi, sindrom X, sakit jantung, stroke, kanser, masalah pernafasan, masalah empedu, kesukaran mengandung, masalah lelaki, masalah hati dan juga sakit tulang. Jadi, anda perlu berhati-hati untuk mengelakkan kita menghadapi penyakit ataupun masalah-masalah yang kronik ini. Tetapi, jangan risau. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Lebih baik mencegah daripada merawat. Ini apa yang kita selalu dengar, di mana terdapat cara pencegahan obesiti yang dapat dilakukan oleh sama ada individu yang telah menghadapi ataupun on the way nak jadi obesiti. Pertama ialah bersenam selalu, iaitu apabila anda bersenam, anda akan meningkatkan metabolisme badan dan juga apa yang penting, anda harus bersenam sekurang-kurangnya 150 hingga 300 minit setiap minggu. Tapi ingat, melakukan sesuatu senaman ataupun aktiviti perlulah mengikut kemampuan diri. Jangan melebihi kemampuan badan diri sendiri dan akan mengakibatkan kecederaan. Seterusnya ialah makan makanan yang berkhasiat. Anda harus makan makanan yang kurang kalori dan juga mempunyai nutrisi yang lebih. Elak makanan-makanan yang berlemak dan kurangkan makanan manis serta beralkohol. Seterusnya ialah pantau berat badan anda, di mana individu yang menimbang berat badan sekurang-kurangnya seminggu sekali lebih berjaya untuk kekal ramping dan sihat. Kenapa? Sebabkan aktiviti menimbang berat dapat memberikan anda info-info penting kepada diri anda, sama ada pelan diet kesan ataupun tidak. Seterusnya adalah konsisten. Konsisten inilah jangan sekejap buat, sekejap tak buat. Konsisten itu adalah satu kunci perubahan. Baiklah, itu saja daripada saya. Jadi, manfaatkan ilmu yang saya sampaikan, mungkin berguna kepada anda sama ada pada masa sekarang ataupun pada masa kelak, ataupun kepada keluarga ataupun rakan anda yang terdekat. Mungkin boleh memberi satu pengajaran untuk mengelakkan daripada obesiti. Ingat, walaupun obesiti tetapi perlu sihat. Sihat bagaimana? Sihat dari segi aktiviti harian, aktiviti bersenam untuk membakar kalori dan sebagainya. Saya Muhammad Zarif Fikri bin Nur Azman. Nombor matrik saya di 201920911116. Sekian, terima kasih.